Sebelum kita bincang pasal episod Mad Stats kali ini, yang pertama aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada korang semua. Aku tahulah tahun ni bukan senang sebab kita masih lagi tak dapat beraya di kampung. Itu realiti yang terpaksa kita hadapi. Harap-harap dengan kalau kita perangi wabak COVID-19 secepat mungkin tahun depan, harap-haraplah kita dapat beraya semula di kampung. Tetapi walaupun kita duduk di rumah, ada sekelompok manusia yang pada ketika ini memang cukup seronok. Skuad dan juga penyokong Manchester City yang baru saja dinobat sebagai juara Liga Perdana Inggeris tempoh hari apabila Man United tewas di tangan Leicester City. Man City tidak dapat dinafikan musim ini pasukan yang paling konsisten, pasukan yang paling menunjukkan bisa di bahagian hadapan di pentas EPL. Dan dalam episod Match Stats kali ini, kita nak bincang tentang seorang individu unik yang memainkan peranan yang begitu penting buat Manchester City, terutamanya dalam 2-3 bulan lepas, iaitu Phil Foden. Cara pendekar, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Phil Foden bukanlah nama yang asing buat peminat bola sepak EPL kerana nama Foden ni telah diwar-warkan selama 3-4 musim lepas sebagai long-term future Manchester City. Ramai yang mengatakan bahawa Phil Foden adalah masa depan, long-term, masa depan jangka masa lama untuk Man City dan juga Pep Guardiola. Tetapi hakikatnya, walaupun kita selalu dengar nama Phil Foden, sukar untuk kita menggambarkan ataupun cuba imagine betapa power dia di atas padang. Kerana apa yang kita dapat lihat dalam 3 musim lepas hanyalah beberapa perlawanan di atas padang, beberapa minit beraksi sebagai pemain gantian dan tidak dapat melihat kualiti secara konsisten. Apabila David Silva diumumkan akan meninggalkan Man City, ramai peminat bola sepak EPL yang tertanya-tanya siapa yang akan Man City bawa masuk untuk menggantikan Silva. Kerana Silva, peranan dia bukan kecil. Peranan David Silva cukup besar dalam konteks Man City di dalam sistem Pep Guardiola. Tetapi Pep dan juga Man City menegaskan bahawa diorang tak perlu mencari pengganti di luar kerana ada seorang pengganti natural di dalam skuad Manchester City yang telah pun dibina dalam masa 3-4 tahun dengan begitu teliti dan rapi sehinggalah pemain ini cukup sedia untuk menggalas tanggungjawab David Silva. Dan itu yang dapat kita lihat musim ini di mana Phil Foden meletup dan menjadi antara pemain paling penting untuk Manchester City. Kalau kita lihat pecahan dalam 4 musim lepas, kita boleh lihat setiap musim ada peningkatan yang konsisten dari segi jumlah minit, jumlah perlawanan yang diberikan kepada Phil Foden di atas padang. Kalau kita lihat 2017-2018, hanya 5 saja perlawanan, 5 penampilan saja sepanjang satu musim, 49 minit saja. Musim seterusnya 335 minit, 13 penampilan. 2019-2020, musim lepas, 23 penampilan dengan hanya 901 minit saja. Dan musim ini adalah musim di mana Phil Foden lebih kerap diturunkan dalam kesebelasan. Pertama, 15 kali, 15 starts, 26 appearance, 1471 minutes di atas padang. Dan apabila kita memberi ruang kepada Foden untuk develop dengan perlahan sepanjang 4 musim lepas, hasilnya Man City kini ada satu version Phil Foden yang cukup luar biasa, cukup berkelas dunia. Bukan saja seorang pemain yang mampu memainkan peranan dalam perlawanan-perlawanan kecil, tetapi hakikatnya Foden, apa yang paling luar biasa tentang Foden musim ini adalah dia seorang pemain yang mampu step up dan menunjukkan kualiti sebenar dalam perlawanan-perlawanan gergasi. Kalau kita tengok musim ini, kalau kita lihat goal involvement untuk Phil Foden dari segi gol dan juga assist, ini adalah senarai perlawanan-perlawanan besar Manchester City musim ini di mana Phil Foden memainkan peranan. Kita lihat saja menentang FC Porto di pentas Liga Juara-Juara Eropah, Phil Foden mencatat assist. Menentang Arsenal, goal and assist. Chelsea, goal and assist. Liverpool, goal and assist again. Everton, goal. Borussia Mönchengladbach assist. Tetapi secara peribadi, prestasi ataupun persembahan terbaik Phil Foden yang ditampilkan musim ini bagi saya adalah apabila Man City turun bertemu Borussia Dortmund di pentas suku akhir Liga Juara-Juara Eropah. Pertempuran di antara Jude Bellingham, bintang muda pasukan Borussia Dortmund, menentang Phil Foden, bintang muda Man City. Dalam kedua-dua perlawanan, home dan away, Phil Foden menjaringkan gol dan membantu Manchester City mara ke peringkat separuh akhir di mana beliau turut mencatat assist menentang PSG sekaligus membantu Man City mara ke pentas final Champions League. Seorang pemain yang cukup luar biasa dalam perlawanan-perlawanan terbesar, cukup selesa dalam situasi tekanan tinggi. Jadi hasilnya Phil Foden kini adalah seorang pemain yang luar biasa. Luar biasa dari segi apa? Dari konteks mana?
Kalau kita lihat dari konteks pasukan Manchester City, kita boleh lihat betapa besar impak Phil Foden. Kerana musim ini, dari sudut pandangan touches in penalty box, Phil Foden adalah pemain paling aktif melakukan sentuhan bola di dalam kotak penalti. Jadi cukup aktif menggerakkan diri sendiri ke dalam kotak penalti. Kedudukan pertama dalam skuad Man City. Shots 2.51 per 90 minutes. Kedudukan ketiga antara pemain paling kerap melakukan rembatan. Penciptaan peluang, chances created, rank second hanya di belakang Kevin De Bruyne saja. Dari sudut pandangan shot creating actions dan goal creating actions, beliau berada di tangga ketiga dan tangga kedua. Dan carries into penalty box. Berapa banyak secara purata Phil Foden menggerakkan bola dari luar kotak penalti ke dalam kotak penalti, 2.15 per 90 minutes, yang meletakkan beliau di tangga kedua. Seorang pemain yang biarpun berumur muda tetapi cukup luar biasa dari konteks penciptaan peluang dan melakukan rembatan dalam pasukan Manchester City sendiri. Tetapi bagaimana pula Phil Foden apabila dibandingkan dengan pemain-pemain yang berumur bawah 21 tahun di pentas Liga Perdana Inggeris? Kalau musim ini kita lihat Premier League age 21 and younger, untuk goals and assists, jadi secara amnya goal involvement lah, goals and assists, Phil Foden berada di tangga tertinggi, 12 goals and assists. Pedro Neto menunjukkan prestasi yang baik juga, berada di tangga kedua dengan 11, Bukayo Saka 8, Mason Greenwood 8, Kai Havertz 7. Tetapi Phil Foden cukup luar biasa, 12 goals and assists. Memang antara pemain 21 dan bawah paling luar biasa di pentas EPL musim ini. Dan kita lihat untuk satu lagi kriteria, minutes per chance created. Di sini Phil Foden berada di tangga kedua, hanya memerlukan 41 minit secara purata untuk mencipta satu peluang di atas padang. Jadi seorang pemain yang memang Man City boleh bergantung, biarpun hanya berumur 21, tetapi boleh mempunyai dependensi yang besar kerana kita tahu Foden akan mencipta peluang secara purata setiap 41.9 minit. Hakikatnya, Phil Foden dilihat sebagai long-term solution ataupun long-term replacement untuk David Silva. Individu yang sepanjang satu dekad lepas memainkan tugas dan juga peranan yang begitu besar buat Manchester City dari sudut pandangan kreativiti, dari sudut pandangan membantu corak permainan yang dimahukan oleh pelbagai jurulatih termasuk Pep Guardiola yang memerlukan intensiti dan kreativiti yang begitu besar. Dari sudut pandangan statistik, musim terbaik David Silva di Manchester City adalah pada tahun 2011-2012. Dan kalau kita ambil beberapa matriks dari musim tersebut dan kita bandingkan dengan prestasi yang ditampilkan oleh Phil Foden musim ini, minute split, kita boleh nampak Phil Foden masih tidak beraksi dengan begitu kerap sebanyak mana David Silva. Kita menjangkakan dalam musim-musim yang akan datang Foden akan main dengan lebih kerap. Tetapi biarpun main jumlah minit yang lebih kurang daripada David Silva, tetapi secara amnya Foden telah menjaringkan lebih banyak gol, 7 gol, berbanding dengan Silva musim tersebut hanya 6 gol. Di mana ada perbezaan ketara adalah assist. David Silva musim tersebut mencatat 15 assist, manakala Foden mencatat 5 assist. Tetapi jika kita lihat minutes per goal and assist, di sini kita boleh nampak perbezaan yang tidak jauh. David Silva secara am memerlukan 134 minit untuk either mendapatkan 1 gol ataupun 1 assist. Manakala Phil Foden pula hanya memerlukan 132 minit. Tidak jauh berbeza. Untuk minutes per chance created ada sedikit perbezaan. Foden memerlukan 42 minit secara purata untuk mencipta peluang. David Silva hanya memerlukan 27 minit secara purata untuk mencipta peluang. Dan minutes per dribble completed, di sini Phil Foden lebih baik. Hanya memerlukan 44 minit secara purata untuk complete satu dribble, manakala David Silva memerlukan 74 minit secara purata untuk complete satu dribble. Apa yang boleh kita rumuskan dari perbandingan ini? Rumusannya bukan untuk kita mengatakan bahawa Phil Foden adalah pemain yang lebih baik daripada David Silva. Hakikatnya dari segi style, kedua-dua pemain mempunyai beberapa perbezaan yang penting. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandangan output, jumlah output yang dikeluarkan oleh David Silva dalam musim terbaiknya bersama Manchester City, apa yang boleh kita nampak adalah Phil Foden, biarpun berada di permulaan kerjanya, biarpun masih lagi muda, tidak jauh di belakang David Silva dari sudut pandangan statistik. Dan itu adalah benda yang paling menarik dan menakjubkan tentang Phil Foden. Bukan prestasinya musim ini, tetapi possibility ataupun potensi yang dimiliki oleh Phil Foden. Secara peribadi, bila saya tengok stats Phil Foden,
saya bukan excited pasal musim ni. Saya tengok stats dia, otak saya terus fikir, kalau musim ini dengan usia sebegini, boleh ada stats macam ni, apa lagi yang bakal kita lihat daripada Phil Foden dalam musim-musim yang akan datang. Dan apa yang lebih lagi menyeronokkan adalah Phil Foden berbangsa ataupun datang daripada England. Jarang sekali England produce player yang mempunyai teknik, visi dan juga kualiti yang dimiliki oleh Phil Foden. Jadi mungkin Phil Foden bakal memainkan peranan yang begitu penting untuk England di pentas Euros. Pada pandangan anda, patutkah Phil Foden mendapat slot dalam kesebelasan utama England di pentas Euros? Kongsikan pandangan anda di ruang komen.